لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسير ولا تسير رب تميم إلى بخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Yang dihormati dan dimuliakan Al-Fadhil Mursi dan Imam Bilal di bulan puasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah Muslimin Muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kekuatan, ruang dan peluang dan masih lagi berada dalam suasana memperingati kelahiran Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, seperti mana yang kita sedia maklum, kita khususnya muslimin, khususnya orang beriman, dia menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan melakukan ibadat dan ketaatan kepada baginda Rasulullah SAW. Dia tidak bermusim. Jadi mana ibadat dan ingatan kita itu tidak bermusim. Itu yang kata orang beriman tu. Dia tidaklah nak kena tunggu 12 Rabiul Awal baru nak sambut, baru nak Maulidur Rasul sini, Maulidur Rasul sana. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa tuan? Dia beri rezeki. Sebilang masa kita selawat ke atas Nabi, sebilang masa kita ingat kepada Nabi, sebilang masa juga tandanya kecintaan kita kepada Nabi. Dan kita cinta kepada Nabi bukanlah bermusim seperti mana orang-orang barat. Dia sambut apa pun dia ada musim-musim dia, Happy Mother's Day lah, Cancer Day lah, macam-macam day lah, Valentine Day lah, macam-macam. Cuma satu lagi dia tak buat apa, Gout Day. Gout Day belum lagi, Gout sedunia belum. Mungkin dia tengah fikir. Jadi kita tentu tidaklah semestinya menunjukkan kecintaan kita itu salawat beramai-ramai, duduk barisan depan ni dengan mempelai salawat juga. Tapi hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang diutus melalui Nabi Muhammad SAW tak ikut pun, tak ikut pun kita. Tuan-tuan tengok kita besok akan didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-1, ayat 1, 126, 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulun mubashshirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi ingatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah utuskan rasul ini pun membawa berita yang mana kita somehow or other by group or by hook or by group kena ikut. Tidak ada pilihan lain, sebab yang dibawa oleh rasul itu adalah pilihan, adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta seluruh alam ini dan mencipta manusia ini. Mana mungkin manusia ini nak pilih ikut suka dia saja. Jadi kalau Allah suruh tegakkan hukum Islam, maka kita kena tegak, tidak ada alasan. Tidak kata masyarakat majmuk belum sampai masa, tuan-tuan muslimin muslimat. Ramai orang tak faham, tuan-tuan. Tak faham, dia jadi akan alasan. Selama ini akta-akta darurat, akta-akta yang boleh menjatuhkan hukuman gantung sampai mati, orang pencuri dihukum RM3,000 sebulan penjara, itu akta daripada bila tu? Pernahkah diberi penjelasan tentang akta-akta itu? Tak juga. Main suruh orang terima saja. Dia kenapa Islam tak boleh buat macam tu? Hukum hudud buatlah macam tu. Tapi masalahnya ada ustaz-ustaz juga cakap, tak sesuai lagi dengan ustaz juga. Ustaz mangkuk dengan ustaz tu. Ustaz sendiri cakap itu macam mana? Tu samalah tuan-tuan. Kita jangan meletakkan sesuatu ujian yang Allah bagi itu kita sembrono saja buat ulasan dia. Berlakunya banjir di Kelantan sebab apa? Hasil pembalakan haram. Allahu Akbar. Kuala Lumpur banjir, balak kat mana? Balak pun nak terbang.
Tak ada juga. Tengok tuan-tuan, itu boleh alasan dia. Tuan, ini sebenarnya kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok there are some similarity. Apa yang berlaku di Aceh dan apa yang berlaku di Kelantan itu. Walaupun tak banyak jiwa seperti mana di Aceh itu yang pergi, tetapi di situ Allah nak tunjuk beberapa kekuasaan Allah di situ, nak bagi manusia ni faham, manusia ni memikir menggunakan akal. Jangan buat kenyataan sembrono saja. Jadi manusia ni tuan-tuan, ada juga yang mengambil kesempatan daripada situ. Oh, iyalah, betul lah. Aduh. Jadi tuan-tuan muslimin kita tengok what are the similarity. Kita tengok yang berlaku di Aceh, Allah hantar air. Yang kita tengok banyak mayat-mayat itu mengelupas kulit dia. Mana kata air yang daripada dalam dasar laut panas itu. Dan tidak mustahil di Kelantan pun macam tu juga. Allah hantar banjir. Tuan muslimin muslimat cerita sekilas. Ada satu pakcik kami masuk dalam rumah dia. Dia cerita dia tengah makan menolak air dekat pelali dia. Tidak berapa lama naik ke betis. Bila naik ke lutut tu dia kata bunyi dekat luar tu banyak kuda tu. Air tu datang. Tu kekuatan yang Allah bagi, tentera Allah yang namanya air itu. Maka kita pun kena fikir balik Allah sebab apa. Itu sebab kata Dr. Basit, dia kata tanah yang kita gerung, ulama-ulama kita gerung Serambi Mekah, Aceh juga Serambi Mekah, Kelantan juga Serambi Mekah. Kenapa? Diturunnya situ ulama banyak. Jadi kita tengok tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata special, the speciality of Muhammad Rasulullah ini. Kita tengok dia bawa risalah Allah dalam masa 23 tahun je. Compare to the other Nabi dan Rasul, Nabi Nuh 980 tahun. Tu lama makan masa. Berjaya mendakwah 80 orang. Tu Nabi Muhammad 23 tahun, umat Nabi Muhammad ada 7 bilion. 2 bilion out of 7 is Islam. Kita termasuk dalam 2 bilion itu. Dan how about that 2 bilion? 1 bilion kita. Sebab kita orang beriman. Tapi jangan sekadar mendabik dada. Oh, Ustaz kita beriman okey ya. Dah. Iman kita ni fluctuation. Hari ni mungkin kita duduk dalam kuliah ni. Besok tak duduk dah. Alah, kita dah Ustaz tu nak cerita apa? Ada juga jenis itu. Ustaz ni asyik-asyik syurga neraka tu je. Nak cerita apa lagi tuan-tuan? That is the highest level of nikmat yang Allah nak bagi kita, syurga. Nak cerita macam apa lagi? Kita kena cerita, bagi peringat Muhammad. Sebab apa Nabi ni tuan-tuan, Allahu Akbar, berdakwah bukan gunakan kekuatan. Dua orang yang bergaduh itu bukanlah tumbukan itu yang menentukan kemenangan, tak. Bukan sebab dia tumbuh, apa? Menang dia. Sabar dia tu. Dia boleh sabar. Itu sebab satu ketika Sayyidina Abu Bakar ni dihamput, dimaki, dicerca oleh seorang Yahudi. Relax, tunduk je Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad tengok daripada jauh, senyum je. Sayyidina Abu Bakar pun tengok Rasulullah, dia senyum. Dia pun hebat. Lama-lama Sayyidina Abu Bakar pun biar telinga, dia pun hamput balik. Nabi pun berjalan lalu. Maka selepas itu Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Tuan, tadi masa saya tu kena hamput, jadi Tuan gelak, relax ni, senyum. Ya. Apa Nabi kata? Nabi kata ketika itu aku tengok malaikat datang, malaikat ramai, memayungi kamu. Sebab kamu tahan, kamu sabar. Bila kamu balas balik je, malaikat pun belak, aku pun belak penuh. Tu mana kata apa? Sabar itu penting. Kita pun sama je lah. Walaupun kita, Allah tuan-tuan, kita ni rakyat Kelantan tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai macam tu. Mereka telah diuji. Kita belum lagi. Tapi tak tahu ujian kita ni macam mana Allah nak bagi. Setiap detik yang kita hidup ni ada saja ujian. Tak kira lah kecil dan tak kira lah besar. Sekecil-kecil kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, tercucuknya duri di mana-mana, cucuk diri kecil ya. Itu juga ujian.
Yang macam di Kelantan kena tu Allahu Akbar. Tu nak tengok kan. Jadi di situ juga Allah nak tengok ukuhnya manusia, ukuhnya masyarakat. Yang kata Melayu, yang kata duk bantu Melayu, duk menjana Melayu, duk jaga Melayu. Kita tengok Melayu mana yang dijaga. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sebagai mukadimah kita nak refresh balik lah. Benda ni semua orang tahu. Buat cerita kisah-kisah hebatnya kemuliaan Rasulullah SAW. Untuk guru saya kata apa? Bila timbul saya cerita lah apa mujizat, apa hikmah, apa yang mulianya di tubuh, di juzuk tubuh Rasulullah SAW itu. Daripada hid to toe, saliva-nya Allah Akbar. Nabi berdakwah tuan-tuan bukanlah gunakan kekuatan, gunakan yang sifat wajib bagi Nabi. Apa dia? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni apa? Kecerdikan dan bijaksana. Cerdik ni tuan-tuan bukan ada satu subjek yang specifically aja subjek cerdik, cikgu aja tak ada. Cerdik ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita tengok Nabi Muhammad cerdik dan bijaksana. Kita yang mengaji pandai ni dah sampai profesor, degree sampai 6-7 degree, pandai, bukan cerdik. Kalau pandai profesor tu dia pilih Islam, dia tak cerdik, dia tak pilih Islam. Tu saja. Tu banyak yang profesor tak pilih sebab dia tak ada kecerdikan. Allah tak bagi dekat dia. Kita ni walaupun tak profesor, tapi tuan-tuan profesor lah. Kata berapa kitab dah, tengoklah mengaji dia tiap malam, tak kata-kata lagi. Tinggi lagi daripada profesor. Cerdiknya Masya Allah, kata barakallah. Itu yang kata Nabi. Itu sebab Nabi ni tulis tak pandai, baca tak pandai. Cerdiknya Nabi sekali lintas. Jibril, bila Nabi bentar lagi, Jibril baca sekali ya, Nabi pak. Kita tengok susu galur Nabi Muhammad SAW yang dibesarkan daripada semua hasil didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu tangan-tangan manusia yang terima. Kita ni kan kalau ada dibesarkan oleh ibu dan ayah, lain cara dia. Orang akan kata apa? Bila kita buat satu, dia kata like father like son. Kita orang tengok, oh dia itu bapak dia itu anak dia. Orang kata like father like son. Tapi Nabi tak. Itu sebab Nabi diuji. Belum lagi lahir baru ibunya mengandung, bapaknya dah meninggal. Ketika mana lahir duduk sak, ibu dia meninggal pula. Lepas itu tuan dia Abdul Muttalib. Lepas itu pak saudara dia pula Abu Talib. Lepas itu suami isteri dia yang tersayang Siti Khadijah meninggal. Mana tak ada tangan-tangan yang hebat, terin dia. Semua Nabi. Di ketika umur nak menyusukan, dah orang lain pula menyusukan Halimatus Sa'diyah. Tu. Sebab apa? Ketika mana nak bagi menyusu tu, orang Arab ni biasa dia pergi ke satu nursery, bubuh semua anak dia tu, orang kaya. Jadi selalunya anak-anak daripada orang kaya tu. Jadi adalah orang yang tukang ambil upah susu ni, menyusukan anak dia ambil. Tinggallah hari itu, tinggal Nabi Muhammad seorang. Sebab apa orang tak ambil? Sebab yang menyusu ni dia tengok je, nak ambil kanak-kanak mesti yang kaya. Sebab asyuk lebih sikit. Asyuk ni dulu bukan kita sekarang, dulu dah asyuk dah. Sebab asyuk ni. Tapi janganlah sampai cakap, saya kalau tuan-tuan pergi jemaah tu tak cukup. Ada satu dia cakap, tuan-tuan pergi saya tak cukup. Itu saya datang daripada Ipoh, dari bawah saya letih, kereta saya letih, saya pun letih, siapa nak bayar? Allah. Jangan ceramah ni tu. Ilmu tu dijual-jual. Maka tinggallah Nabi Muhammad SAW seorang-seorang di situ. Maka tak ada siapa nak ambil. Allah takdirkan Halimatus Sa'diyah yang duduk jauh daripada kota Mekah, duduk jauh. Halimatus Sa'diyah ni memang kerja dia menyusukan anak. Itu kerja dia. Orang-orang yang peringkat bawah ni marahin ni, itu kerja dia. Sebab apa? Tak tunggu beri melambat ketika tu. Contoh tu. Jadi dia terdetik di hati dia. Allah bagi detik hati dia. Allah, aku ni dah tak ada kerja ni, tak apalah, pergilah. Nak tengok saja. Dengar cerita apa, tak cerita apa, dia ni anak yatim, ramai anak kita tengok. Macam mana yang dia beritahu? Yang orang yang tengok, dia pun jalan. Bawalah unta dia yang tempang tu jalan dengan kabilah-kabilah yang lain. Kabilah lain tu dah sampai lama kota Madinah, daripada tempat dia, kota Mekah.
Dia baru sampai. Elok nak sampai tu Allah tembak hati dia, bagi jadi macam tengok Nabi Muhammad terus ambil tu, grab terus. Dia tengok Allah punya aturan. Maka dia ada grab. Kabilah tadi pun nak patah balik, dia pun ikut. Dia mohon Allah. Halimatus Sa'diyah ni tuan-tuan, ketika itu bukan kata kurus lagi, cekeding. Kurus ni okey lagi, ni cekeding, tulang kan kulit. Memang pipih dada, tak ada apa. Itu pun ditakdirkan oleh Allah. Allah nak tunjuk kekuasaan. Mungkin orang kata, cekeding pun nak menesu je. Ambil dia naik, dia terlapak atas unta dia yang tempang tadi tu. On the way through tu, unta tu jadi carkas. Boleh potong kat kabilah yang lepas 3 tiang lampu tadi. 3 tiang lampu dia pergi lepas, potong. Sambil itu di atas unta tu Nabi Muhammad Allah takdirkan kalih bibirnya kepada dada dan motor saja, lalu dihisap. Susunya keluar membuak-buak. Tu dia kata Allah punya kuasa. Allah boleh buat. Membuat susu tu bukan kata Nabi Muhammad saja boleh musuh. Anak dia, cucu dia, ambil upah orang lain pula. Tuan. Binatang ternakan, kambing-kambing dia dulu kurus kering pun ada juga susu, melempar-lempar. Mana kata rahmatan lil alamin tu. Rahmat Nabi ni, hadirnya Nabi ke dunia ni rahmat. Bukan kata kepada manusia saja, bukan manusia zaman Nabi Muhammad saja. Manusia ni sampailah akhir kiamatnya, manusia akan terus menyebut dan menyebut Nabi Muhammad SAW ni sampai akhir alam ini. Hebat tak hebat? Kita kalau mati start jangan sebut. Kalau baik dia tuan-tuan, keilmuan baik, orang akan sebut. Siapa dia tu? Allah Haji tu. Dia tu dulu memang bagus. Kalau tidak dia pun orang tak sebut dah. Sekali itu aja. Itu contoh dia lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, duduklah Nabi Muhammad itu. Ketika umur 2 tahun, didatangi oleh 2 malaikat. Nabi tengah main dengan anak-anak. Halimatus Sa'diyah tu dipapak, dibawa balik sebalik pokok, dibelah dia ni. Dah cuci dah hatinya Nabi ni. Lalu bila dilihat oleh anak Halimatus Sa'diyah, dia kata, dia report kat mak dia, dengan bapak dia, Umi Muhammad telah disembelih. Tuan-tuan, ketika umur 2 tahun. Takutnya Halimatus Sa'diyah dengan suami dia ni takut didakwa. Tengok Nabi pun keluar balik pokok tu, dekat relax ni, tenang. Maka disebab insiden itu, maka Halimatus Sa'diyah hantar balik ke rumah tok wan dia, Abdul Muttalib, dipelihara di situ. Ketika umur 4 tahun, malu sajalah Nabi bermain dengan kanak-kanak Arab ni, kan? Kanak-kanak Arab tu main memang robot, sepak terajang ni. Tapi bila Nabi main, Nabi disepak, Nabi ditolak, Nabi diterajang, Nabi tak balas. Kalau dia tengok game tu, permainan itu nampak kasar sikit, dia akan back off. Rupanya selama dia main itu, dia tengok Allah didik Nabi. Ketika umur 4 tahun, kanak-kanak 4 tahun, ketika dia duduk main itu, ada seorang tua yang memerhatikan dia. Bila Nabi duduk, dia pun datang, ya bunaya, wahai anakku yang ku sayang, tadi pakcik tengok kau main hebat, tapi bila kau kena tendang, kau tak balas. Kau kena tolak, kau tak balas. Kenapa? Saya tidak diajar untuk berkasar. Lebih berkecil lagi Nabi. Allah didik. Itu sebab Nabi bawa tu, warna itu, adab tu. Nabi berdakwah pun tak ada gunakan kekesaran, mengikut orang kata perangai dia, kepribadian dia. Akhlak Nabi Muhammad SAW itulah yang berjaya. Kita pun dipilih oleh Allah SWT bagi Islam. Bapa saudara Nabi yang selama ini tu tak pernah tahu yang hebatnya anak saudara dia. Ketika umur 8 tahun dibawa berniaga ke Syam. Halfway sampai ke ada satu gereja yang nama Gereja Basirah. Berteduh mereka di situ. Masuk situ kejap, duduk di sebalik teduhan gereja itu. Datanglah 2 padri tanya. Direngkahkan. Tanya aku tadi, dalam rombongan hampa ni ada tak? Entah semua daripada mana? Daripada muka. Ada tak rombongan ni? Seorang kanak-kanak. Mana dia dah baca kitab dulu dah. Lalu Muttalib kata, pergi tengok dekat muntah. Kalau tak ada, kita tengok kat pokok.
Nabi Muhammad tidak masuk dalam gereja dan tidak duduk dalam bayangan gereja. Tuh. Jadi kedua orang Badri ini pergi ke hutan, berlari pergi bawah pokok tu. Tengok Nabi Muhammad duduk, bawah pokok tu sedang bersandar. Pokok yang daunnya agak lebar lah. Kalau kita panggil apa? Pokok ketapang. Di Arab mana ada pokok ketapang? Sini je jatuh. Lalu dua Badri ini pergi mendapatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Bila Abu Talib tengok Badri ini berlari, Abu Talib dengan geng-geng dia pun lari. Nak halang, takut anak saudara ni dibunuh. Macam mana? Ya. Lalu sampai Badri ni kata apa? Wahai kanak-kanak, cuba buka baju. Dia mana tengok, cok, nubuah kat belakang. Pakcik dia, pak saudara dia sampai sekarang, sampai detik itu tak pernah tahu yang anak saudara dia ni tak pernah memandang ke langit. Selama dia berjalan dengan anak saudara ni, awan hitam akan memayungi dia. Masuk dalam rumah, habis awan hitam tu. Tak pernah. Bila Badri itu bagi tahu dia, barulah ni, tolong bawa balik ni, budak ni, baliklah kota Mekah. Jangan kau teruskan perjalanan. Di sana ada orang Yahudi akan bunuh dia. Dia ni akan bawa agama baru. Kalau kami sempat esok, kami akan beriman orang yang mula-mula. Sopo juga macam pakcik kepada Siti Khadijah, Waraqah bin Nawfal. Tak sempat juga beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tapi mati dulu. Ketika mana satu hari Siti Khadijah ni bermimpi, masuknya matahari dalam rumah dia, masuk dalam rumah dia sebelum dia kahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika umur 20 tahun Nabi Muhammad, dia bermimpi dalam rumah dia masuk matahari terang. Dia pun rasa orang hebat, orang bangsawan, orang baik. Lalu Siti Khadijah tanya pakcik dia. Dia kata, pakcik, malam tadi saya tidur, bermimpi matahari masuk dalam rumah. Pakcik dia ni, Waraqah bin Nawfal ni memang penafsir mimpi. Dia kata, jauh, ni memang betul lah jauh. Dia panggil jauh lah. Anak saudara dia. Dia tak panggil KT. Kita dia panggil KT. Kita panggil KT lah. Dia panggil jauh. Hang ni bernasib baik. Dia bertafsir, dia kata ada satu nanti hang akan berkahwin dengan orang yang paling mulia dalam dunia, yang wajahnya bersinar-sinar, akan membawa satu agama yang cukup mulia, agama daripada Allah. Anda kata aku masih panjang umur, akulah akan beriman kepada dia. Jadi ulama ada perbahasan tentang Waraqah bin Nawfal sebab dia tidak sempat. Jadi hadis Bukhari ada menjelaskan bila orang tanya Nabi bagaimana kedudukan Waraqah bin Nawfal, Nabi kata dia sekarang sedang ada di syurga. Masya-Allah, kata Allah hebat. Ini kita lah. Nabi ni lain, makam lain, mujizat Nabi tuan-tuan. Nabi kalau dia berjalan ke hadapan, dia boleh nampak orang belakang ni, walaupun dia tak ada mata. Dia tak nampak. Tetapi Nabi tak pernah jalan di hadapan, dia akan berjalan di belakang sahabat. Yang kata pemimpin tu, kita ada pemimpin depan. Dah lagi outrider 6. Takut di tepi ni ada lagi, takut orang bunuh. Di Malaysia ni siapa nak bunuh yang rupuh outrider tu, Allah. Semua menghabiskan duit aja tu. 6 biji outrider tu. Semain Jumaat pun tak. Tunggu. Itu satu hal. Dia aja pergi semayang. Yang polis-polis ni, polis. Dia punya dia lah, outrider tu tak semayang. Macam mana? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, akhlak Nabi ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita tengok dalam sudut apa juga. Dalam sudut masyarakatnya, keluarganya, muamalahnya, semua. Dengan sahabat-sahabatnya tuan-tuan. Sahabat-sahabat punya respect sungguh Nabi ni. Kalau Nabi tanya tak pernah mendahului, tak pernah jawab. Nabi tanya Sayyidina Abbas, wahai Abbas, mana perginya matahari? Selepas dia tenggelam. Masa maghrib ni kenapa tak ada matahari? Nabi tanya. Takkan tu pun tak tahu, tapi Abdullah bin Abbas tak jawab. Sahabat memang jenis itu. Dia kata Allahu a'lam, Allahu Rasul a'lam. Allah dan Rasul saja yang tahu. Tidak mendahului. Kita belum habis soalan lagi dah jawab. Kita belum habis jawab soalan dah jawab. Punya cerdiknya kita. Tu. Lawan Tok Guru lah tu. Tok Guru cerita ni, nak cerita ni hudud lah ni.
Memang nak sanggup hudud sikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hukum yang ditinggalkan oleh British. Pernahkah British brief orang ketika itu, orang Malaysia, orang Melayu ketika itu, tentang hukum-hukum yang akta-akta yang ada dalam perlembagaan itu? Dah. Terus diterimanya. Tahu tak tahu terima. Sampailah sekarang. Dipindah akta ni, dipindah akta ni, tak dicerita pun, tak diheboh, tak diwar-war, tak di-brief properly kepada rakyat. Suruh rakyat terima je. OSA ni apalah semua. Kenapa? Kenapa GST boleh? Masuk TV cerita, sat-sat masuk, sat-sat masuk. Cerita tu semua untung. Semua rakyat untung. Padahal di sebaliknya, rakyat yang rugi. Cerita TV Malaysia macam tu. Kalau cerita rakyat untung tu memang rakyat rugi. Kalau kita pemimpin tak buat, memang dia buat. Tu. Macam perbahasan dalam parlimen. Ada juga orang backup. Dia kata memang kita jemaah menteri ada mesyuarat untuk meluluskan penerbangan ini. Jemaah menteri mesyuarat, tapi dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Yang meluluskan isteri dia pergi terbang. Adakah macam itu patut? Tentulah. Isteri dia tu jip. Contoh dia macam tu lah. Tuan-tuan, sekarang nak tipu apa tuan-tuan? Setiap penerbangan dia ada flight plan, yang mana kena bagi tahu penumpang siapa nak pergi ke mana daripada A ke Z. Flight plan dia. Bila balik minyak banyak mana semua ada dalam tu. Direkod. Nak tipu apa? Tapi yang heran tu bila landing dekat Subang, kosong, pilot dengan kru je turun. Passenger tak ada. Dia terjun payung lah, macam mana? Allah. Tapi itulah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hang boleh buat perancangan, hang buat. Buat tuan. Hang tak tahu nak modum tak lama lagi ni. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat tu lah tuan-tuan. Allah Akbar. Nabi Muhammad SAW bawa kepada kita Islam ni bukan senang dan berjuang bermati-matian sampailah ketitisan darah terakhir. Nabi pun berperang juga. Nabi juga cangkul parit. Nabi juga berlapar. Nabi juga dibaling dengan batu semua, dipanah. Kena pipi panah ni. Tu nak kata nak bawa Islam yang sekarang kita ada. Kita pula halal-balal tentang Islam. Allah dah bagi kepada kita Islam. Setengah orang buat Islam ni mau tak mau, acur tak acur. Semayangnya tidak. Itu sebab dalam kitab Baru Mazi jilid ke-15 Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi kata akan berpecah umat aku kepada 72 dan 73 golongan. Yang 72 tu siapa? Golongan Yahudi dan Nasrani. Dulu dah pecah dah kepada 72 mazhab golongan ke apa. Umat Nabi aku akhir zaman ini kepada 73. 72 masuk neraka, satu saja yang masuk surga. Tu. Sebab apa tuan-tuan, kita tengok fahaman-fahaman sekarang, masya-Allah, fatabarakallah, ada yang semayang sehari semalam 3 waktu saja. Ada yang semayang pakai niat saja. Sebab apa tanya dia? Bila Allah berada dalam diri kita, dah sampai fana lah kita. Niat saja. Tapi makan tak mau niat lah. Makanlah niat saja. Saja aku makan. Belum. Dah pula. Balu juga 3-4 pinggan. Macam mana? Nabi sampai nak wafat semayang. Kita pula tak mau nak semayang. Macam mana? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat tu, bagi mukadimah pun tak lepas setengah. Jadi kita pergi dah sikit hadis ni. An Abil Abbas Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fa qala ya ghulamun inni uallimuka kalimat ihfazillahu yahfazka ihfazillah atajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'ini billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rafi'atil aqlam wa jafatil suhuf
Rawahul Tirmizi wa qala hadis hasan lagi sahih. Terjemah daripada Abi Al-Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anhuma ni banyak orang yang meriwayat hadis ni juga. Selain daripada Abdullah bin Abbas. Katanya pada satu hari adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Hai anak." Sebab apa ketika itu Sayyidina Abbas ni baru 10 tahun. "Aku akan mengajar engkau beberapa perkataan. Peliharalah Allah, nescaya Allah pelihara engkau. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapati di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu kepada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan suatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan suatu yang sudah tertulisnya oleh Allah atas engkau. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditulisnya oleh Allah atas engkau." Jadi hadis ni tentang Nabi Muhammad SAW beritahu dia apa? Peliharalah Allah. Mana kata? Ala bizikrillah. Ingatlah Allah. Sebutlah nama Allah. Kita ada jaga Allah, kita ada sebut nama Allah. Kita ni orang beriman ada sebut. Sebut ni bukan apa. Maka kita menunaikan segala keperluan itu, makna kita ingat pada Allah. Allah pun ingat kepada kita. Maka disambung lagi, kita kiranya kamu hendak pertolongan, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Kalau ada orang ingin membahayakan engkau, kalau di suratan takdirnya, di Lauh Mahfuz itu kata tak kena. Kalau kata kena. Tu apa yang tersurat di Lauh Mahfuz itu, itulah bukan suratan takdir. Yang tersurat lagi tersirat di sana. Semuanya dah tulis dah. Kita seperti mana yang kita bincang dulu, ketika mana ruh berusia 120 hari, maka ditiup, dia bagi tahu 4 perkara. Rezeki, hidup, mati semua. Kaya kan, miskin, dia bagi tahu. Mati, hidup, semua dia bagi tahu. Jadi mana tertulis dah mati tu, katalah kita 63 tahun mati, matilah kita. Tu. Berlakunya banjir 24 bulan, dia 24. Tidak menanti 26. Masyarakat tengah tunggu 26 ni apa nanti 26 tak jadi apa. Sebab kita dengan Allah kontradik. Allah yang berkuasa nak menjadikan apa-apa. Tarikh itu bukan kebetulan juga, tidak kebetulan. Memang dah tersurat di sana. Siapa juga 9/11, September 11. Orang banyaklah buat kajian. Surah At-Taubah hanyalah ayat 110 lah. Sebab apa macam-macam. Memang ada some similarity di situ. Sebab ayat tu dulu menjurus kepada kaum Ad dulu. Jadi bolehlah kita relay sikit-sikit. Sebagai apa? Peringatan. Every 100 years there will be a different benda-benda yang berlaku. Sebelum sampainya hari kiamat, tuan-tuan, dia ada tanda-tanda awal hari kiamat ni berlaku. Kata Nabi Muhammad, tanda awal dia apa? 15 perkara. Dah berlaku lah. Tanda yang paling hampir 10. 10. Jadi 10 tu kita pun dah tunggu. Jangan sampai salah satu daripada 10 itu timbulnya matahari terbit daripada barat. Itu yang kita tak mahu. Sebab apa? Ketika itu kita tunggu. Manusia pun tak buat apa, tiba-tiba timbul daripada barat. Habis pintu barat dah tertutup. Kepada kita, orang yang beriman ni tak apalah hari-hari dia minta doa. Diampunkan dosa, mintalah ampunkanlah dosa kami apa semua. At least sikit sebanyak adalah. Dah lama sangat kita minta, adalah. Allah itu ada belas kasihan dia. Mungkin dalam banyak-banyak kita istighfar itu, salah satu tu Allah dah angkat dah. Isbutina. Rather nak tunggu bila ni tak keluar habis. Sebelum matahari keluar, nyawa dulu sampai al-Baqarah. Lagi satu kata Nabi, bila nyawa sampai al-Baqarah, pintu taubat pun tertutup dah, habis saja. Tu. Awak nak kena tunggu sakit nazak baru nak bertaubat, baru nak beramal. Itu sebab Allah bersumpah dengan masanya. Allah kata apa? Wal as. Masa itu adalah kehidupan.
kehidupan kita. Hayat yang Allah bagi itulah masa. Siapa yang tidak menggunakan masa dia, hayat dia dengan sempurna, rugi dia. Walaupun kita tak jumpa dalam ayat Al-Quran, Allah kata apa? Kamu nak masuk syurga, mestilah dengan amal yang paling banyak. Tu. Biar sedikit tetapi ikhlas. Sampai juga sumbangan tak semestinya banyak, tak semestinya kena tunjuk dengan satu plakat cek yang besar. Baru kata, oh, sumbangan ikhlas 5 juta. Tak ikhlas jadi dia. Mula-mula tayang sini, kameraman sana pula. Tak tunggu kameraman. Sama juga kalau pergi pelawak orang manjir. Ada sini kamera sana, kamera. Nanti dia saya tarik sikit. Okey nampak ni. La ilaha illallah. Tak ikhlas nama dia. Copi randuk ni sampai air sini. Barulah orang kata pemimpin. Sampai kakak ni dia randuk, Allah Akbar. Itu yang Nabi buat. Ketika mana perang Khandaq, Nabi pun sendiri tu korek parit tu. Bulan puasa, sahabat yang letih dan 6 hari tak makan, masing-masing bercakap, ish, kenapa lah Rasulullah tak minta kepada Tuhan bagi malaikat je mereka korek? Boleh. Nabi boleh minta. Ketika itu mereka lapar ni, apalah Nabi tak mau doa, minta makanan dia besok. Nabi boleh minta, tapi Nabi tak minta. Nabi masa hayat dia tak pernah minta keistimewaan-keistimewaan yang Allah boleh bagi dekat dia. Itu yang Allah sayang dia. Itu yang syafaat, Masya Allah, Tabarakallah. Nabi Muhammad tak boleh bagi. Nabi dulu dah. Nabi dulu dia terlalu mengikut, dia diperdayakan oleh umat-umat dia. Nabi Musa, umat dia kata apa? Wahai Musa, kalau bolehlah Tuhan hang turunkan makanan daripada syurga, kami akan beriman. Minta Nabi Musa berdoa turun. Lepas makan duduk sana. Saat Musa, kami ni lapar, kami ni kenyang lah, nanti nak sandak lah. Sandak melebuh tu. Tu Nabi Muhammad dah. In fact Nabi Muhammad boleh minta at any time, Allah mesti bagi dia. Hatta ketika mana di Taif tu Nabi dibaling, cedera habis badan dia ni. Allah kata malaikat hang pergi tanyalah Muhammad tu. Kena nak suruh kat gunung Uhud tu empuk masyarakat. Taif ni kau empuk je lah. Allah suruh tanya. Jibril pun sampai, ya Muhammad, ni aku ni utusan daripada Allah. Allah suruh tanya, kalau tidak kami musnahkan orang-orang kaum Taif ni, aku boleh angkat gunung Uhud tu empuk. Tapi Nabi tak, dia punya pemikiran dia yang kata cerdik tu, advance. Dia fikir kalau dia empuk mati semua, siapa tak ada orang yang beriman daripada kalangan golongan Taif. Allah Akbar. Nabi fikir apa? Boleh. Kalau kita okey juga tu, okey. Empuklah empuk. Kita terus empuk saja. Nabi dah. Tu mana lah dapat. Nabi ni sangkui. Kawan-kawan sahabat-sahabat dah relax dah. Pakai 30 meter je tuan. Bukan 3 kaki, 3 inci. Ini dah kalau kita lah, orang kita kan. Yang orang besar-besar lah. Cangkui si ada ribun, pakai glove, pakai topi. Ni kasut pojokan. Kamera ready? Kam. Tarik. Lepas tu ambil. Pergi makan. Siapa ini? Macam dah tu. Pro cangkui. Allahu Akbar, sian nak kat macam ni. Tu. Masuk paper pun dah. Tu. Cangkui pakai nama. Nabi dah, Nabi cangkui sendiri. Nak ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sahabat-sahabat ni duk cakap banyak dah tentang lapar lah apakah Nabi ni macam mana. Nabi duk kerja ni sahabat. Ketika mana Nabi nak buang pasir yang dikorek tu, Allah hantar angin, tiup pasir berdebu kena badan Nabi, masuk dalam jubah ni. Nabi buka jubah sebab tak selesa buka. Dan momen Nabi buka tu, sahabat menangis tengok ada 3 betul batu ni. Allahu Akbar. Kalau dah Nabi pun macam tu, rambut dia buat pegang cangkui juga dia buat. Tu psikologi Nabi, psikologi dia kata cerdik. Dengan jujur dipercayai dia. Ketika belum jadi Rasul, diangkat jadi Nabi lagi, masih muda beliau, Nabi jadi manusia yang tunggal. Dia boleh bagi idea ni macam mana ni nak letak Hajarul Aswad ni. Kumpulan ni pun dah, kau ni pun dah.
Masing-masing nak cari nama. Masing-masing besok nak masuk front pages. Kau ni lah yang letakkan ni. Senang je. Nabi ambil satu kain, bubuh tengah-tengah. Okey. Pak kau ni angkat. Oh, tuan-tuan. Itu yang kata didikan Allah. Direct Allah nak. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, mintalah daripada Allah SWT pertolongan itu. Jangan minta kepada orang. Kita ni minta kepada orang, nak tunggu bukan minta. Orang lain bagi sumbangan, kerja hang pergi hantar aja. Sampai nak suruh orang bersumpah, apa hal? Hang tak sumpah, hang tak dapat. Macam tu pasal. Mana sifat kemanusiaan insan tu mana? Hang boleh buat orang macam tu pula. Kita dah hantar dah tong gas ni. Hilang tong gas tinggal dapur je. Pergi kedai tengok, macam kami bawa tong gas ni. La ilaha illallah. Tak jujur dan amanah masyarakat. Sebab apa? Diajar setelah 57 tahun diajar masyarakat macam tu. Jadi korang hajar, jadi tak ada adab semua. Jadi suka mencuri sebab apa? Orang putih kata apa? Pencuri ni nak cakap dia senang aja. It take a thief to catch a thief. Kata orang kampung saya. Nak cakap cari pencuri dia tahu. Itu sebab jurulatih tentera ni. Jurulatih tentera. Siapa yang jadi jurulatih dia tahu. Kalau nak masuk hutan, dia punya anak murid, soroklah kat mana pun dia tahu. Sebab dia dulu pun dia buat macam tu. Dulu dia masuk hutan ni kita tahu lah. Hutan Malaysia lah, bukan hutan Amazon, hutan Malaysia kan. Jalan dah 3 meter lagi dah masuk hutan, tengah hutan, jalan keluar 3 meter, 30 meter, 30 kilometer ada kedai. Tu bawa duit. Duit ni buang. Colgate tu buang, bubuh duit yang tu. Bertumbut bagi kad. Dia ingat jurulatih tak tahu. Okey, tunjuk semua orang yang ni bawa, tunjuk Colgate. Jurulatih pun potong tu, buat duit. Orang yang cerdik lagi telan terus duit dengan plastik, telan. Tu. Kadang-kadang bubuh duit ni dekat pelipat baju ni. Semua jurulatih tahu. Sebab dia buat dulu. Itu senang je. Matematik dia senang je. Sobatlah macam ni. Kalau tentang hadis ini mengandungi nilai pengajaran dan wasiat yang amat berfaedah dalam hubungannya dengan urusan agama dan perkara yang berkaitan dengannya. Di antara ulama ada mengatakan bahawa aku telah meneliti hadis ini dan aku pun merasa hairan dan bingung. Maka alangkah ruginya jika tidak mengerti kedudukan hadis ini dan kurang faham maknanya tu. Kalau kita tak faham, tuan, clear cut. Hadis yang straightforward. Nabi kita nak minta tolong, minta kepada Allah. Kalau benda tu orang trap kita kan, kalau Allah tak izinkan tak jadi. Kalau harta orang nak bunuh diri pun tuan, kalau belum masanya, terjun dah daripada bangunan tu. Terjun dah. Tiba-tiba ada lori sampah dah lalu. Berdebu jatuh macam cushion. Tak mati juga. Tu. Kadang-kadang kita pergi ziarah orang yang dalam hospital. Yang mati bukan dia, yang orang ziarah tadi. Balik-balik mati. Belum mati. Patutnya dia ni mati. Tak sampai masa buat macam mana. Tu. Maka kata tuan kita ni, maka siapa yang tidak mengerti rugilah. Kita ambil satu surah ni. Itu kita sambung. Perkara yang mengenai pengajaran Rasulullah SAW kepada Ibni Abbas, peliharalah Allah dan mintalah kepadanya. Hadis tersebut menyatakan bahawa Ibni Abbas ada menerangkan pengajaran Rasulullah SAW kepadanya sewaktu ia berada di belakang baginda di atas kenderaan. Kenderaan ni bukanlah macam kita Bentley, tong-tong ni bos Bentley ke apa. Sekarang ni Pro 2 Accord. Nampak gah sikit. Bukan gah tuan-tuan. Saja nak bagi tu kata tu Dr. Ismail dulu. Ni ni dalam golongan culprit ni tuan-tuan. Dia creating something out of nothing. Purposely pergi ambil itu teknologi bukan agro, keluarkan satu produk Honda tu, Pro 2 perdana merek Honda. Nak pelakukan kan dia lah juga. Tu. Duit dah habis hari tu je tuan-tuan. Bila masa lagi nak tekan? Tu.
Rasulullah SAW tidak menjelaskan cara pemeliharaannya, tetapi nyatalah pemeliharaan itu tidak lain daripada memelihara hukumnya, haknya, perintahnya, larangannya, dengan cara mengerja dan meninggalkan sesuai dengan ketetapan syariat Islam. Rasulullah beritahu itu. Jaga hukum hakam, syariat itu kena dimartabatkan. Jadi clear cut lah dengan hadis ni. Orang-orang bijak pandai golongan sana pun baca juga. Semua lulusan hebat-hebat. Takkan dia tak baca hadis ni? Kenapa tak buat? Siapa nak jawab besok? Jadi bila ada satu kumpulan yang nak cari satu resolusi, nak cari satu alternatif, nak menegakkan juga, dia kata ekstrim sangat. Ni Perancis 12 orang mati, teroris juga. Macam mana cerita? Itu sebab Islam ni tuan-tuan, Islam ni mulia. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Islam ni dia ada ketua. Dulu Islam ni, Nabi dah tunjuk kepada kita, mesti ada ketua dia. Dulu zaman Rasulullah jadi ketua. Lepas tu sahabat-sahabat ada masalah, jumpa ketua. Sekarang tak ada. Orang Kristian sekarang, dulu sekarang, dia ada ketua dia. Di sana, Vatican City. Ada problem aja di bawah ni, dia punya bishop-bishop akan pergi sana mengadu. Kalau ada dosa, diampunkan. Boleh ampun dosa tu. Itu yang hebat. At least dia ada ketua. Kita tak ada ketua. Habis kita nak mengadu dekat siapa? Kita nak lantik Yusuf Al-Qaradawi jadi ketua Islam. Marah dia Syiah dengan Wahabi. Nak lantik orang Syiah, kita pun marah juga. Nak lantik siapa? Itu sebab Islam dia perkotak-katik. Sebab tak ada ketua. Masalah tentang muslimin muslimat rahimahullah tentang Islam. Hukum-hukum tidak boleh tertegak, ada saja yang menentang tu. Tuan-tuan, orang kafir dia lebih faham daripada orang Islam ni. Kebanyakan orang Islam, kalau kita tanya, saya pernah tanya, kan ada satu insiden, satu pasangan ayah dan ibu digelis oleh lori, mati duduk, tinggal anak 4 orang. Apa yang dia orang dapat? Pada kematian 2,500, itu habis. Kalau ikut hukum Islam, tuan, mereka akan dapat lebih kurang 400 ke 500 ribu. Dia orang akan dapat ganti rugi kalau hukum Islam tertegak. Sebab apa? Mati 100 ekor unta. Equivalent tu lebih kurang sekarang ni 400 ke 500 ribu. Kita tanya dia. Kalau Cina apa cakap? Cina you kena keluar duit lagi. Dia kata, oh Islam itu macam, Islam itu macam. Bukan kata Islam, semua ada. Kalau ikut bank Islam yang betul-betul, bank Islam. Kalau Islam, cara Islam yang betul-betul lah. Sekarang ni bank saja Islam. Dalam tu dah, walaupun dia ada panel dia, panel dia ada lah, dia punya skrip-skrip dia. Dia ada patuh syariah ni. Ada patuh syariah. Dia panggil apa dalam bahasa korporat ni? Apa comply ke apa? Syariah comply, syariah comply. Lepas tu, tapi kalau nak beli kereta tuan-tuan, Cina dia tak mau ambil Islam, cara Islam ni. Sebab cara Islam, orang yang beli tu untung juga. Katalah kita beli, kita ambil cara pinjaman Islam, betul-betul total Islam. Kita beli kereta, kita tak mampu nak bayar kereta. Bank lelong kereta tu, keuntungan tu dia bagi kita sikit, kita dapat balik. Adil ke tak adil itu? Itu sebab Cina ni tak mau. Kita bank tarik, lalat, kita kena bayar balik. Bayang kita nak keluar, nak jual kereta. Nak jual kereta, kita kena tambah pula duit. Allah Akbar tu. Punya cerdik. Macam RON 97 lah. Hasil minyak negara kita bagi penapis dekat Singapura. Lepas tu kita balik pula. Kita beli balik. Macam air, cerdik ke tak cerdik tu dalam itu. Pada dia pun cerdik. Tu Allah Akbar, tak tahu tak? Bahawa di antara perkara yang wajib dipelihara dengan sesungguhnya ialah sembahyang sebagaimana yang diterangkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan meliputi erti pemeliharaan itu memelihara segala anggota badan dari melakukan yang haram. Di antara hadis yang menerangkan pemeliharaan itu ialah hadis riwayat Abu Hurairah, man hafidha ma baina lihaiti wa ma baina rijlai dakhala jannah
Barang siapa memelihara barang yang di antara dua jangkaunya, yaitu mulutnya, dan barang yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, masuklah ia ke syurga. Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW beritahu dia apa? Dua perkara ni, mulut dengan kemaluan. Itu yang akan jaga. Itulah yang menjatuhkan, yang menjahannamkan manusia ni masuk ke neraka. Disebabkan lidah. Di antara pedang dengan lidah ni lagi tajam. Pedang kalau kita ada dekat serik andalas ni, kita tak boleh bunuh